Selamat pagi dan salam sejahtera kepada redaktor dan semua belajar. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan falsafah pemikiran masyarakat Melayu dalam patun yang berkaitan dengan konsep ilmu nasihat dan pengajaran. Perkataan patun dikatakan berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit paribhasha atau bahasa Jawa Pari. Menurut Harum Makpian tahun 2001, patun merupakan rasa hati yang secara tradisi disambar melalui lisan tetapi ditulis dan dirangkai. Bagi menjalankan kajian ini, kumpulan kami memilih patun 4 kerak. Dalam patun 4 kerak, baris pertama dan kedua adalah pembayan, manakala baris ketiga dan keempat adalah maksud bagi patun tersebut. Patun mempunyai hubungan yang rapat dengan falsafah pemikiran bangsa Melayu. Menurut Asma Osman pada tahun 1986, pemikiran bermaksud kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam otak kita apabila menghadapi sesuatu keadaan atau perbuatan dan merupakan hasil daripada fikiran. Objektif kajian ialah mengenal pasti falsafah pemikiran masyarakat Melayu dalam patun yang telah dipilih. Salam sejahtera, saya Anastasia Aivigani akan membentangkan pantun pertama dan pantun kedua. Mari kita lihat pantun pertama. Pantun pertama berbunyi begini. Menanam bunga di dalam pasu, bunga melati dan bunga pandan. Jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Pantun pertama ini merupakan pantun nasihat. Jadi mari kita lihat maksud daripada pembayang pantun yang terdapat dalam baris pertama pantun, yaitu menanam bunga di dalam pasu. Frasa ini ataupun ayat ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu suka bercocok tanam. Hal ini memberi kita pandangan bahwa masyarakat suka kepada keindahan alam serta persekitaran dengan menanam bunga di dalam pasu untuk tujuan menghias halaman rumah atau persekitaran sekeliling. Seterusnya, dalam baris kedua pantun, penulis pantun ini menggunakan unsur alam seperti bunga melati dan bunga pandan. Bunga melati merupakan bunga yang berwarna putih dan juga adalah bunga leluhur. Bunga ini menggambarkan kesucian. Manakala bunga pandan pula merupakan bunga yang meliar, yang tumbuh meliar dan menggambarkan jati diri seseorang. Selain itu, di dalam baris ketiga dan keempat pantun, yaitu jangan ikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan, kita dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis pantun ini, yaitu peringatan untuk kita supaya tidak mengikuti hawa nafsu, karena selalunya hawa nafsu tidak membawa kepada kebaikan, malah kebinasaan kepada diri kita sendiri. Tambahan pula, kita dapat melakukan banyak hal dengan berfikir terlebih dahulu akan kesannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Sekarang, mari kita beralih pula ke pantun kedua. Pantun kedua berbunyi begini. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dalam pantun ini, penulis pantun menggunakan merah saga dan kurik kundi. Merah saga merupakan biji saga yang berwarna merah yang sering dikaitkan dengan keindahan bahasa. Manakala kurik kundi pula membawa maksud, kurik itu bermaksud bintik dan kundi adalah sejenis biji saga yang digunakan untuk menimbang emas. Biji saga ini, kurik kundi ini, merupakan biji saga yang sangat berharga dan sering dikaitkan dengan budi yang berkaitan dengan akal dan pekerti secara simbolik yang sangat dipandang tinggi oleh masyarakat Melayu. Manakala di dalam baris ketiga dan keempat pantun, yaitu yang baik itu budi, yang indah itu bahasa, kita dapat melihat bahwa penulis pantun ingin menyampaikan bahwa tingkah laku ataupun budi dan pertuturan ataupun bahasa seseorang itu sentiasa diperhatikan dan ia melembangkan kemurnian dirinya. Selain itu, walaupun seseorang itu mempunyai paras rupa yang baik, namun sekiranya tingkah laku atau budi bahasanya buruk, maka dia juga akan dipandang hina oleh masyarakat. Jadi,
Tidak semestinya seseorang yang mempunyai paras rupa yang baik itu dia mempunyai tingkah laku ataupun budi bahasa yang baik. Malah orang menilai kita bukan dari paras rupa kita, namun orang menilai kita dengan tingkah laku kita dan budi bahasa kita yang baik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pantun ketiga. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pada baris pertama, buah pisang emas menjadi pilihan oleh para pelayar untuk dibawa belayar. Hal ini kerana pisang emas merupakan pisang yang unik dan boleh dijadikan makanan yang membekalkan tenaga dengan cepat serta mampu memberikan tenaga yang berterusan sepanjang tempoh pelayaran. Selain itu, pisang emas ini membekalkan nutrien yang banyak serta dapat menghilangkan mabuk laut. Oleh sebab itu, pisang emas menjadi pilihan pelayar pada zaman dahulu sebagai bekalan makanan mereka ketika berlayar. Pada baris kedua, frasa masak sebiji bermaksud sifat semula jadi pisang emas yang masak sebiji demi sebiji, menyebabkan pisang tersebut boleh disimpan untuk dimakan keesokan harinya. Frasa di atas peti pula bermaksud pisang ini tidak perlu diperam selain sifat fizikalnya yang cantik dan sesuai dijadikan buah tangan. Walaupun pisang ini diberi nama pisang emas, tetapi tidak perlu disimpan di dalam peti seperti emas yang berharga. Pisang emas ini diberi nama pisang emas kerana warnanya sememangnya warna kuning sejak masih mentah hingga ianya masak. Pada rangkap ketiga pantun pula, frasa hutang emas boleh dibayar menunjukkan pemikiran masyarakat Melayu yang perlu melangsaikan semua hutang jika berhutang. Frasa hutang emas ini juga merujuk kepada material yang dimiliki oleh seseorang di dunia ini. Sedangkan frasa hutang budi dibawa mati merujuk kepada kebaikan yang kita hulurkan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dan hanya Tuhan sahaja yang dapat membalasnya. Sekarang kita pergi ke bahagian pantun keempat, iaitu buat jembatan di luar pagar, ambil kalar tolong colokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Baris pertama dalam pantun ini yaitu buat jembatan di luar pagar yang mewakili representasi semantik, bermaksud terdapat banyak ilmu berada di luar sana atau di luar alam sekeliling. Jika seseorang ingin mendapat dan mempelajari ilmu tersebut, mereka harus keluar dari kampung halaman atau daerah mereka. Justru perkataan kalar dalam pantun ini dapat menunjukkan kepada sikap bersemangat, bercinta-cinta tinggi dan tidak mudah berputus asa semasa mereka menuntut sesuatu ilmu. Oleh itu, pantun ini memperlihatkan satu usaha masyarakat Melayu untuk mendapatkan ilmu. Melalui pantun ini, kita juga dapat mengetahui bahawa budaya masyarakat Melayu sentiasa ingin ditegur dan diberi tunjuk ajar semasa mereka menimbang ilmu atau melakukan kesalahan. Pantun kelima ialah tanam balik buah puriak mahal sekali, buat baik pada, buat jahat jangan sekali. Dalam pantun nasihat di atas, buah puriak yaitu sejenis sayur-sayuran yang pahit merupakan gaya bahasa yaitu imej alam yang digunakan pada baris pertama dan baris kedua. Kata ganda juga digunakan pada baris ketiga yaitu berpada-pada. Selain itu, gaya bahasa anafora juga digunakan pada baris ketiga dan keempat yaitu buat baik pada, buat jahat jangan sekali. Secara keseluruhan, maksud pantun nasihat di atas ialah jika hendak berbuat baik, janganlah buat terlalu lampau sehingga tidak kena pada tempatnya. Dan perbuatan jahat hendaklah dijauhi. Pantun ini telah mengandungi nasihat yang penting yang perlu dititik beratkan oleh masyarakat Melayu dalam kehidupan, yaitu pengamalan perbuatan baik dalam kehidupan seharian tetapi tidak sehingga terlebih, dan jangan sesekali membuat jahat dengan menjaga perabatan, pertuturan dan perbuatan sendiri. Melalui pantun ini juga menunjukkan falsafah pemikiran masyarakat Melayu yang sentiasa menghendaki diri sendiri untuk bersikap rasional dan bertindak berlandaskan pertimbangan dan berhati-hati dalam
melakukan kerja bagi mengelakkan kesalahan atau bencana yang boleh menyebabkan kehidupan sendiri binasa. Salam sejahtera, nama saya Angelina Luana Jana, nomor metrik 74139. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan pantun nasihat yang berbunyi, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi dalam pantun ini, objek yang digunakan sebagai pembayang ialah jarum dan peti. Jarum merupakan satu objek yang amat kecil dan nipis yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu, masyarakat Melayu terutamanya, untuk aktiviti menjahit, manakala peti pula digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga seperti barang kemas. Apabila jarum yang telah patah disimpan di dalam peti, ia seperti menyimpan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak akan memberikan faedah, malah akan mencederakan dan memudaratkan diri kita. Oleh itu, secara keseluruhannya, pantun ini bertujuan untuk menasihati kita agar sentiasa berfikiran terbuka dalam apa jua situasi dan keadaan. Dengan itu kita dapat menerima kekurangan diri kita dan kekurangan orang lain. Karena setiap manusia, kita tidak akan, sebagai manusia kita tidak akan lari daripada melakukan kesilapan. Selain itu, pantun ini juga menasihati kita agar sentiasa memaafkan kesilapan orang lain, karena sekiranya kita memaafkan orang lain, itu dapat menunjukkan bahwa kita seorang yang matang. Kita tidak perlu memupuk sikap mengambil hati ataupun iri hati dan berdendam terhadap orang lain, karena ia boleh menjejaskan hubungan kita dengan orang di sekeliling, malah menimbulkan kebencian dalam hati kita. Sebagaimana jarum yang patah disimpan di dalam peti, sebegitu jugalah kita harus menghindari sikap-sikap yang tidak baik dalam diri kita, agar kita tidak terluka dan tidak melukakan orang lain. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Melalui 6 pantun Melayu di atas, dapatlah disimpulkan bahawa pantun Melayu dapat menunjukkan ketinggian pemikiran masyarakat Melayu yang mementingkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian dengan melalui penggunaan medium bahasa yang indah bagi mengungkapkan kepentingan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai murni bagi mencerminkan budaya kehidupan bangsa Melayu. Sekian, terima kasih.